أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah para pendengar sekalian, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan baca hadis tentang fadilat sedekah daripada kitab Fadilat Sedekah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa at-taqi. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berteman kecuali seorang mukmin, dan jangan beri makanan kamu makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Mishkat hadis riwayat Tirmizi. Diulangi, Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berteman kecuali seorang mukmin, dan jangan beri makanan kamu makan kecuali kepada seorang yang bertakwa. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dua adab. Adab yang pertama ialah jangan berteman dan duduk-duduk bersama dengan orang bukan Islam. Jika perkataan mukmin dalam hadis di atas membawa maksud seorang Islam yang sempurna amalan agamanya, maka maksud hadis ialah jangan duduk bersama-sama dengan orang yang fasik dan fajir, yakni orang yang banyak melakukan maksiat. Bahagian kedua daripada hadis di atas disebutkan seorang yang bertakwa. Keadaan ini menyokong maksud yang dinyatakan di atas. Selain daripada itu, sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan benarkan sesiapa memasuki rumah kamu kecuali orang yang bertakwa, turut menyokong maksud tersebut. Jika perkataan mukmin dalam hadis di atas membawa maksud seseorang Islam yang biasa sahaja, maka hadis ini membawa maksud jangan duduk bersama orang bukan Islam jika tidak ada keperluan. Dalam setiap keadaan, maksud hadis ialah memberi peringatan agar memilih teman yang baik. Ini adalah kerana manusia akan banyak terkesan dengan jenis orang yang dia selalu duduk bersama. Oleh sebab itu juga baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis yang baru, lalu jangan benarkan sesiapa memasuki rumah kamu kecuali orang yang bertakwa, yakni berjumpa dan bergaul dengannya akan menyebabkan kita terkesan dengannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, teman yang soleh adalah seumpama penjual kasturi. Jika kita duduk di sampingnya, maka dia akan menghadiahkan kamu sedikit daripada kasturinya, atau kamu akan membeli kasturi daripadanya. Jika kedua-dua keadaan itu tidak berlaku pun, tetap kamu akan mendapat bauan kasturi yang harum menenangkan mindamu. Kawan yang buruk adalah seumpama orang yang duduk berhampiran dapur arang tukang besi. Jika ada api yang terpercik, maka pakaian akan terbakar. Jika itu tidak berlaku, asap dan bau busuknya tetap akan mengganggumu. Dalam sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa seseorang itu akan mengikut keadaan agama kawannya. Maka hendaklah setiap orang daripada kamu memerhatikan dengan siapa dia berkawan. Maksud daripada kenyataan itu semua ialah
Kesan duduk bersama dan berkawan akan meresap ke dalam jiwa seseorang sedikit demi sedikit tanpa disedari, sehinggalah seseorang itu akan mengikut agama temannya. Oleh sebab itu, kita hendaklah perhatikan betul-betul keadaan agama orang yang duduk bersama dengan kita. Banyak duduk bersama dengan orang-orang yang rosak agamanya akan merosakkan agama seseorang. Na'udzubillah min zalik. Pengalaman yang kita boleh perhatikan berlaku setiap hari, bahawa dengan hanya beberapa hari duduk bersama dengan peminum arak, pemain catur dan sebagainya, akan menyebabkan seseorang itu pun terlibat dengan penyakit itu. Dalam sebuah hadis lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abu Razin radhiyallahu anhu, "Aku akan memberitahu kamu suatu perkara yang dengannya kamu akan dapat menguasai perkara yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Duduklah dalam majlis orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu bersendirian, basahkan lidah kamu dengan zikrullah sebanyak yang kamu mampu. Berkawanlah kerana Allah Subhanahu wa taala dan bermusuhlah juga kerana Allah Subhanahu wa taala." Yakni berkawan ataupun bermusuh semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana kepentingan nafsu. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata bahawa sesiapa yang kita ingin jadikan teman hendaklah mempunyai 5 sifat. Pertama, seorang yang ada akal. Ini adalah kerana akal merupakan modal asas seseorang. Berkawan dengan orang yang bodoh tidak memberi apa-apa manfaat. Kesudahan daripada berkawan dengan orang yang bodoh ialah kesunyian dan terputus hubungan silaturrahim. Dinukilkan Hadrat Sufyan As-Sawri rahmatullah alaih berkata bahawa beliau melihat wajah orang bodoh pun ialah satu kesalahan. Perkara kedua ialah akhlaknya. Ialah akhlak yang mulia. Apabila akhlak seseorang buruk, maka keburukan itu menguasai akalnya. Dan seseorang yang bijak dapat memahami dengan baik. Namun akhlaknya yang buruk seperti sifat marah, menurut syahwat, bakhil dan lain-lain, pada kebanyakan masa akan menghalang akalnya daripada berfungsi. Ketiga, ialah dia bukan seorang yang fasiq, yakni orang yang banyak berbuat dosa. Ini adalah kerana seseorang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persahabatan dengannya tidak boleh dipercayai. Tidak tahu di tempat mana dia akan menyebabkan kita terperangkap dalam apa-apa musibah. Keempat, ialah dia bukan seorang ahli bid'ah, kerana hubungan dengan orang yang sedemikian akan memungkinkan kita terkesan dengan bid'ah dan dibimbangi yang kita akan terkena kecelakaannya. Jika sudah ada hubungan dengan seorang ahli bid'ah, sepatutnya kita memutuskan hubungan itu, bukannya kita mula mengadakan hubungan dengannya. Kelima, ialah dia tidak tamak dalam mencari dunia. Bersahabat dengan orang yang sedemikian ialah racun yang sangat berbahaya, lagi membinasakan. Ini adalah kerana fitrah yang ada pada manusia ialah suka meniru dan menurut orang lain serta menerima pengaruh orang lain secara senyap-senyap tanpa disedari. Hadrat Imam Bakir rahimahullah ta'ala berkata bahawa ayah saya Hadrat Zain Al-Abidin rahmatullah alaih telah mewasiatkan agar jangan tinggal bersama, jangan berbual dan sehingga jangan berjalan di jalanan bersama-sama dengan 5 jenis orang. Pertama, seorang yang fasik. Dia akan menjual kamu dengan harga sesuap makanan, malah dengan yang lebih murah daripada itu. Saya bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan menjual dengan harga yang lebih murah daripada sesuap makanan? Beliau menjawab, dia akan menjual kamu hanya atas harapan bahawa akan dapat sesuap makanan. Namun akhirnya sesuap makanan itu pun tidak didapati. Dia telah menjual kamu hanya atas harapan semata-mata. Kedua, orang yang bakhil. Orang yang sedemikian akan memutuskan hubungan dengan kamu semasa kamu dalam keadaan sangat-sangat berhajat. Ketiga, pembohong. Dia akan menyatakan kepada kamu tempat yang dekat itu jauh dan tempat yang jauh itu dekat.
Keempat, orang yang bodoh. Dia ingin memberi kepada kamu keuntungan, namun kerana kebodohannya dia akan merugikan kamu. Kelima, orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Saya mendapati orang yang sedemikian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat di dalam Al-Quran. Seseorang itu akan terpengaruh bukan khusus daripada manusia lain sahaja, malah apa-apa sahaja yang seseorang itu bergaul dengan banyak, maka pengaruh benda itu akan datang kepadanya tanpa disedari. Dinukilkan bahawa Rasulullah SAW ada menyatakan pada diri orang-orang yang menggembala kambing ada sifat rendah diri, manakala bangga diri dan takabur ada pada pengaruh kuda, ada pada pengembala kuda. Alasannya adalah jelas, iaitu sifat-sifat berkenaan terdapat pada binatang-binatang tersebut. Ada dinukilkan juga bahawa sifat kasar dan keras hati akan didapati pada orang-orang yang mengembala unta dan lembu jantan. Ada beberapa hadis yang dinukilkan menyatakan larangan duduk di atas kulit harimau kumbang bersama beberapa alasan yang lain. Satu alasan larangan itu yang diberikan oleh ulama ialah kesan daripada duduk di atasnya akan mendatangkan sifat binatang buas itu dalam diri manusia. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita dengar setakat ini dulu pada malam ini insya-Allah. Jadi semoga apa yang kita dengar ini, kita duduk dalam majlis ilmu, maka rahmat Allah turun pada diri kita semua insya-Allah. Dan apabila rahmat Allah turun kepada kita, maka kita harap-harap kita berdoa pada Allah SWT, semoga Allah Taala angkat bala COVID-19 ini pada seluruh umat Islam insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan sunnatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asna fi khus lil ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim.